Okay, so kita akan hari ni masuk yang masih fotosintesis tau. Kalau boleh nak habiskan 1 atau 2 jam ni. Nanti yang jam ketiga baru kita masuk yang gases, soalan PYQ ataupun yang lecture semalam sambung tu. Okay. Sekejap. So untuk soalan nombor 5, describe what happened to the carbon fixation in C3 plants during hot and dry day. So yang ini C3 plant. Masa hot and dry. Tak boleh kan sebab C3 plant ni akan layu. Sebab dia mengalami photorespiration. Sekejap. Besarkan sikit. Photorespiration. Occur. So C3 plant ni dia tak sesuai duduk dekat hot and dry area. Okay, so kalau dia duduk dekat hot and dry area, photorespiration akan berlaku. Jadi pembaziran tu akan berlaku lah. Okay, sebab tu kamu kena, pokok tu akan cepat layu. Right. So yang kedua, low level of CO2 and high level of oxygen. Ingat tak kenapa low level of CO2 dengan high level of oxygen? Sebab stomata. Because stomata close. Kan? Sebab dia nak conserve water. Tak nak water tu tersejat semasa hot and dry ni. Sebab tu dia kena tutup pintu dia. Jadi bila tutup pintu, CO2 tu akan rendah. Yang oksigen akan tinggi. Okay. So point berapa? 2 markah je. Okay, 2 markah ni pun tak apa. Ataupun nak tambah satu lagi pun boleh. Rubisco add oxygen to RUBP. Menyebabkan photorespiration berlaku lah. Okay, so point yang ketiga ni, kalau kamu nak tambah boleh. Kalau kamu jawab 1.1 dengan 2 sahaja ni pun dah okey. Okay. Dan dalam exam, tak payah, janganlah buat tanda-tanda macam ni tau. Buatlah penuh ayatnya tu. Ni sebab kita nak bincang je kan. Okay. So C, soalan dia in C4. Okay, in C4. So pyruvate from cell M masuk ke sel N. Okay. Dekat sini adalah malit. Dia patah balik, dia keluar balik, nanti masuk balik dekat sel M balik. Okay, so tak apa, kita discuss balik. Name cell M. So cell M adalah bundle sheath. Okay, so bundle sheath. So enzim X, sekejap. Sebelum kita jawab soalan seterusnya tu, kita kena pasti dulu enzim X ni. Enzim X ni adalah PEP carboxylase. So kalau awak ada PYQ tu kan saya dah pesan nak bawa kan. So tulislah, contengkan teruslah dekat dalam buku tu . So PEP carboxylase. Okay. Dia ni lah yang bagus kan, yang dia tangkap oksigen, dia tangkap CO2 walaupun CO2 tu rendah. Walaupun pintu tutup kan, pintu tutup, CO2 rendah, oksigen tinggi, dia tetap akan pilih CO2. Okay. So how is N converted to malate? So N, yang ini N ditukarkan jadi malate. N is reduced from NADPH. Okay. Kalau awak tak ingat apa N tu, apa NADPH tu, dia sebenarnya adalah R. So kalau awak jawab R saja pun boleh. Kalau awak tak tahulah. Kamu tahu dia reduce, tapi siapa yang mereducekannya? So kalau tak ingat, tak dapat nak bayangkan yang Hashlag pathway tu kan. Tak apa, cakap je R. Dalam skema ni dia buat R boleh? Bolehlah jawapan dia. Okay. So why are P and R are not produced at night? P dengan R. R ni kita dah dapat bayangkan dia mestilah NADPH kan tadi tu. NADPH. Yang P ni mestilah ATP. Kan? Okay, sebab yang diperlukan dalam cycle ni mestilah dua benda ni. ATP dengan NADPH je. Okay, so kenapa dia tak dihasilkan pada waktu malam? Kenapa? Cuba jawab sikit. Siapa-siapa?
kenapa P dan juga R tak boleh dihasilkan pada waktu malam? Sebab ATP. Sebab tak ada matahari ke? Tak ada matahari, lain-lain tak Sebab tepat. ATP dengan NADPH dihasilkan guna independent reaction. Independent ke dependent? Dependent. Kan. So kalau kata tak ada cahaya matahari tu macam betul kan, tapi kita kena guna yang term dia tu. Dia perlukan light dependent. Tukarkan yang ada cahaya matahari tu kepada light dependent. So light dependent reaction stopped at night kan, sebab dia tanya produce at night. So kenapa tak boleh berlaku pada waktu malam? Sebab light dependent reaction have stopped pada waktu malam tu. Okay. So bila 2 markah jadi photo activation does not occur. Okay, photo activation does not occur. Satu lagi activation, selalu lujak saya ada benda nak beritahu ni, activation of enzyme NADPH reductase. Okay, saling kejap. Mungkin ada di antara awak yang tanya, kenapa tak boleh jawab yang macam tadi awak jawab kan? Sebab tak ada cahaya matahari. Ataupun P dan R memerlukan is produced by light dependent reaction. Okay, kenapa tak boleh jawab macam tu? Dalam skema tak ada tau. So saya takut tak boleh. Sebab soalan ini dia tanya P dan R not produced at night. So awak kena fokuskan kenapa benda tu tak boleh berlaku dekat waktu malam. Jangan cerita pada waktu siang tu. Jangan cerita yang P dan R ni memerlukan light dependent reaction during the day. Nampak? During the day. Tu cerita pada waktu day. So soalan ni dia nak awak cerita kenapa tak berlaku pada waktu malam. So awak kena ceritalah sebab pada waktu malam light dependent reaction berhenti. Nampak tak? Pada waktu malam tak ada pun saya cerita. Pada waktu siang ada cahaya matahari, so light dependent reaction berlaku. Saya tak cerita macam tu. Okay. So hati-hati dengan soalan macam ni. Awak kena tengok dia nak awak jawab pada waktu bila. Tahu, hati-hati tahu. Memang kadang tu student pun akan confuse. Padahal sebenarnya jawapan dia betul juga kan. Tapi itulah. Tak ada dalam skema. So tak boleh lah maksudnya. Okay. So hati-hati. Dapat. Okay dah. So saya go. Soalan siapa nak salin bagi tahu. Saya patah balik. Okay. Predict two advantage of having enzyme X for C4 plants. Enzyme X tadi kan kita dah cakap PEP carboxylase. So apa kelebihannya daripada enzim itu? So dia can fix CO2 even during low concentration of CO2. Kan pintu tutup, CO2 rendah, oksigen tinggi. Jadi kalau ada enzim ini, enzim tu boleh fix CO2 walaupun dalam konsentrasi CO2 yang rendah. Okay, so tu markah pertama. Markah kedua, enzim X has high affinity to CO2 even in low concentration. Okay. Salin, sambil-sambil salin tu dengar mungkin awak tertanya, bukan point dia lebih kurang sama ke sebab dia nak cerita high affinity dengan boleh fix. Tapi sebenarnya benda ni dua benda yang berbeza. Yang point yang pertama ni, dia nak cerita enzim ni boleh gabungkan. Dia nak cantumkan terus. Cantumkan CO2 tu walaupun CO2 tu rendah. Okay, yang belakang tu memang samalah dua-dua point tu. Cuma yang depan ni can fix CO2 gabungkan. Yang point yang kedua,
lebih tertarik. Lebih tertarik, has high affinity to CO2. Okay, so yang poin pertama ni boleh je kalau dia low affinity pun dia boleh fix juga. Ada juga situasi macam tu. Tapi so kita nak asingkan, tahu sebab tu poin ni dia lain-lain, dua markah yang berbeza. Jangan kamu ingat benda tu sama je maksud dia tu, tak. Okay, so yang fix ni untuk gabungkan, yang high affinity ni lebih tertarik. Lebih tertarik. Okay, so hopefully you faham dah. Okay, so itu poin dia dah. Okay. So next, dia tunjuk plan A dengan plan B. Kamu tengok ada mesophyseal, bundle sheath, yang ni night and day. Of course, plan B ni adalah CAM. Yang plan A ni adalah C4. Okay, so itu dah tahu. Daripada tengok gambar pun dah tahu kan. Okay, so bacalah soalan. So, describe why this adaptation are crucial. So, apa kepentingan benda ni? Ada dua cycle ni Lepas tu ada night and day lah, ada dua tempat ni So, apa kepentingan dia? Okay, so sebab mereka ini, they live in hot and dry areas. Okay, so to reduce water loss, stomata will close. Okay. So, closing of stomata reduce CO2 and increase oxygen. Okay, reduce CO2 and increase oxygen. Okay, so dia dah 3 point kan. Ada satu lagi point. To reduce photorespiration. So, kenapa, sambil-sambil salin tu dengar-dengar je lah Kenapa adaptation yang atas ni ada gambar dua bulatan-bulatan tu kan. Penting sebab plan A dengan plan B ni duduk dekat kawasan yang hot and dry. So, dia perlu tutup stomata untuk mengelakkan kehilangan air lah. Okay. So, at the same time, dia boleh mengelakkan daripada photorespiration berlaku. Sebab ingat, photorespiration ni memang satu pembaziran. Kita tak nak benda tu berlaku. Okay, it's a bad process lah. Okay. Dah. Then the type of separation adapted by plan A and plan B. So, plan A, jenis separation dia. Separation dari segi dia punya area kan, spaces. Satu bundle sheath, satu mesophyseal. Okay, so yang ini adalah different places. So yang plan B, different time. Satu night and satu day. Dalam gambar pun dah boleh nampak lah kalau perasan. Ada sebut ni night and day. Tahu Hopefully tengoklah elok-elok betul soalan tu. Gambar dia macam mana sebelum jawab soalan. Okay. Okay, dah. So next saya terus soalan. Name the type of plan A and plan B. Kalau saya tercepat bagi tahu saya boleh patah balik jap. So type of plan. A, C4 plan. Yang B adalah CAM plan. Yang ini ramai student yang mungkin akan jawab plan A adalah corn. Yang plan B adalah cactus. Dia bagi example of plan. So salah tau, dia tanya type. Hati-hati tau, okay. So kalau dia minta example macam soalan E ni. Dia tulis example. Okay, so plan B example dia cactus lah. Cactus atau pineapple. Yang senang cactus lah kan. Pineapple. Okay. One similarity and one difference based on carbon fixation between the two types of plant in figure 7. So, perbezaan lah. Similarity. Dua kali lah. Carbon fixation occur
twice. Okay, persamaan antara yang plan A dengan plan B gambar sebelah tu, dua-dua tu ada 2 kali carbon fixation. Okay, saya tunjuk kejap, sabar. Di mana 2 carbon fixation tu? Dekat sini satu kali. Okay, untuk plan A dekat sini 1 kali carbon fixation dia. Dan dekat sini 1 kali carbon fixation nya. Okay, tapi 2 tempat yang berbeza kan? Okay. Dan untuk plan B pun sama juga, 2 kali carbon fixation dia. Dekat sini 1 dan dekat sini 1. 2 kali. Cuma beza dia night and day. So sebab tu similarity dia, dua-dua ada 2 kali carbon fixation. Okay, so hopefully awak faham lah apa maksud occur twice ni. Dekat situlah tadi. Okay, so differencesnya yang untuk C4, kamu kena terangkanlah C4 first carbon fixation occur in mana tadi? Mesophyll cell. Mesophyll cell. Ni panjang sikit tau, so kena salin lebih sikit lah. Yang second fixation in bundle sheath. Lepas tu yang CAM pula awak kena terangkan pula. First fixation, sorry lah tulisan tak cantik. Occur during during tak apalah, in pun boleh. Night. BI tu dia English dia tak tengok sangat lah. Second during day. So kena sebut macam tu. So similarity dia satu je. Yang differences tu kamu kena terangkan satu-satu. Carbon fixation. Okay. Kalau kamu perasan, jawapan dia semua ada dalam gambar. So kena tengok daripada gambar tu je dah boleh dah. Kecuali yang ni lah, awak kena fikirlah. Tak adalah pula gambar karakter kat situ kan. Okay, salin kejap. Sambil-sambil tu saya nak terangkan juga untuk exam ni kan saya kata kemungkinan besar ada soalan structure, ada soalan essay. Okay, bukan soalan objektif sahajalah macam hari tu kan. So, soalan structure ada, saya rasa dalam 10. 10 kot. 10 soalan structure, adalah anak-anak dia tu. Okay. Soalan essay ni selalunya ada 6. 6. Okay. So, 6 tu awak kena pilih 3. So, 3 tu, setiap satu soalan tu 20, 20, 20. Yang merangkumi 60 markah. Faham tak? Okay. So, awak kena pilih soalan essay yang topiknya yang senang lah. Okay. So, kalau tengok soalan ni, dia tanya pasal C3, C4, light dependent reaction. Lepas tu yang cyclic tadi tu, non-cyclic tadi tu. Okay. Lepas tu cerita pasal sama je lah benda tu yang ni je kan. Untuk chapter ni yang tu je lah. C4. Okay. Saya dah bagi tahu juga dekat kelas lagi satu. Suggestion saya lah kalau awak nak ikut tak apa. Kalau tak nak ikut pun tak apa. Okay. Suggestion saya kalau soalan essay, awak pilih markah yang 8 dengan 12. Sebab soalan yang ada 8 markah ni selalunya senang. Okay, selalunya senang. Dan kita boleh target memang dapat full mark untuk yang soalan nombor 8 ni. Okay. Soalan nombor 12 ni walaupun markah dia banyak tapi banyak point dia. Awak boleh cerita macam-macam dekat situ. Yang ini contoh macam ni. Describe mechanism that reduces photorespiration in C4 plant. Yang ini awak boleh cerita during hot and dry, stomata close. Tu pun dah dapat markah. So stomata close, CO2 rendah, oksigen tinggi. Tu dapat markah kedua. So macam banyak point yang boleh dia cerita kat situ. So yang ini selalunya tinggilah juga point dia tu. Okay, kalau awak pilih yang 10 dengan 10 ni, soalan dia dua-dua akan susah. So point dia pun macam, tak tahu lah, kalau saya perasan lah macam susah sikit lah 10 dengan 10 ni. Sebab dia nak stable kan. Kalau yang 8 dengan 12 ni, 8 tu senang. So dapat full mark kat situ, don't worry yang itu. Yang 12 ni kamu letak je point-point dia. Okay. Tapi kamu bacalah juga. Mana tahu dapat waktu kamu ni 10 dengan 10 tu senang soalannya tu. Jawab je lah. Jangan ikut saya tu. Suggestion je.
Okey. Ni ada 5, 7, 5. Kalau boleh jawab macam ni. Ni. Pembahagian dia maksudnya sikit-sikit. Kalau 10-10 ni macam susahlah sikit nak bagi markah dia tu. Yang ada 5 ni senang, mesti dapat full. 5 ni senang, soalan simple je. Yang 5 pun senang juga. Yang 7 ni letak je point dia. Macam tu. Okay. So hopefully yang itu, jap. Yang soalan tutorial ni saya nak, jap. Skip terus kepada ni jap. Structure. Yang objektif tu jap lagi. Okay. So pergi soalan structure. Dah ready. Okay. Soalan 1 ni belum kan? Betul tak? Nombor 1 ni? Anyone? Boleh tak? Belum. Belum kan? Okay. Alright, so dalam gambar ni kita nampak. Gambar dia soalan non-cyclic dengan cyclic. Ada non, ada mula, ada akhir. Ada PS2, ada PS1. Okay. So identify A. A sini. So PS2 lah. Yang C mana C? C sini. So ni mestilah photon. Ataupun kalau ada di antara yang jawab light pun boleh lah. Ada dalam skema, so boleh lah maksudnya. So E. E kat sini. NADPH. Kenapa bukan NADP+? Sebab NADP+ yang masuk, yang E ni yang keluar. Hasil dia mestilah NADPH. Tahu? Okay? Okay, mungkin ada di antara yang nak jawab. Boleh tak saya jawab PS2 macam ni? Ataupun kena tulis penuh. Photosystem 2. Okay, so untuk soalan ni saya suggest dalam skema ada dua-dua. Maksudnya boleh juga sebenarnya PS2 ni. Tapi untuk selamat, jawab je full. Sebab soalan ni kan jawapan dia pendek je kan. So tak ada bazir masa pun. Tulis je lah yang ini, photosystem 2. Okay. So itu dah. In a chloroplast, where can you find structure A and B? A and B ni dekat mana? Dekat thylakoid membrane. Okay. Identify the pigment that can be found in A and B and state its role. So apa pigment yang boleh dijumpai dekat A and B adalah chlorophyll A. Pigment tu dia tanya yang photosynthetic pigment tu lah. Okay. So chlorophyll A. So apa role dia? To act as a reaction center. Ingat tak yang saya cerita ada bulat-bulat tu kan? Nanti tenaga akan pas sampailah ke reaction center yang satu ni. Reaction center ni ada chlorophyll dalamnya. Chlorophyll A tu lah. Okay. So dah. State the function of C. Mana C, C yang tadi tu kan, yang light tadi tu kan, photon tadi tu. So apa function dia? To provide light energy. To excite electron in reaction center. Kalau awak jawab to provide energy sahaja, tak boleh. Sebab tahu photon tu kan dia bekalkan tenaga. So awak jawab light energy sahaja. Tak. Untuk apa tenaga tu? Kena jawab penuh lah. To excite the electron. Okay. Dah. Identify each path represented by the following lines. So line yang nombor 2 ni yang dotted tau, dia ada salah sikit time tahun ni. So kalau awak tengok yang dotted macam sini, keluar sini, pusing masuk balik. Pusing pusing masuk balik. So mestilah cyclic. Phosphorylation. So yang ni mestilah non-cyclic. Phosphorylation. Okay, just nak ingatkan soalan ni ada mungkin soalan student tanya. Boleh tak jawab cyclic dengan non-cyclic je? Tak payah letak phosphorylation.
Tak boleh. Sebab soalan tak ada pun sebut pasal photophosphorylation. Kalau lah soalan tu kata, identify each path of, ada perkataan photophosphorylation kat atas. Itu tak apa kalau banyaknya photophosphorylation. Itu tak apa kalau awak dalam jawapan ni awak jawab non-cyclic dengan cyclic sahaja. Sebab dalam soalan dah bagi tahu. Kalau dalam soalan dia tak bagi tahu apa-apa, dalam jawapan awak kena state non-cyclic apa, cyclic apa. So kena ada tahu. Okay. So kena jawab full Okay. Name the enzyme that catalyzes the conversion of D to E. D to E. Yang F lah dia tanyakan. So F tu adalah NADP plus reductase. Okay. So ini saling kejap. Okay, saya laju sikit. So buat dulu kejap. Okay, dah ke? Okay, so soalan seterusnya dia tunjuk Kelvin cycle. So, kamu boleh lah daripada bila awak dapat soalan tu kan, kamu nampak soalan dia tunjuk Kelvin cycle. So, kamu boleh tengok apa benda yang W ni, apa benda yang Y, identify dia. Kalau awak dah hafal, awak dah tahulah sebenarnya yang W ni adalah ATP, yang Y ni adalah NADPH. So, memang benda ni kena hafal. So apa-apa point yang ni tahu So yang Q ni hasil yang keluar mestilah glukos kan ataupun sugar. So state precisely where the location Kelvin cycle occur. So dan jawapan dia adalah stroma. Kalau awak jawab stroma sahaja salah. Gitu. Kenapa? Sebab soalan ni dia nak precisely. Tepatnya stroma dekat mana? Dekat mitokondria ke? Dekat vacuole ke? So stroma in chloroplast. So hati-hati tau. Memang senang je. Lepas tu kita ingat senang tau. Sebab satu markah. Lepas tu simple je soalan ni kan. Kita jawab stroma je. Lepas tu kita tengok soalan seterusnya. Nak cepat kan? Tapi hati-hati. Kadang tu yang senang tu lah yang membawa maut. Cewa. Macam tu lah. So stroma in chloroplast. Sebab dia nak precisely. Tepatnya kat mana. Tahu So what is P? Mana P? Oh atas ni lah. So atas ni mestilah carbon dioxide. Jangan tulis yang short form. Dalam skema dia carbon dioxide penuh. Dia tak ada tulis CO2. So tak boleh tahu, okay? Jangan tulis ini. No. Okay. Dah dapat. Okay, so next. Then the enzyme that catalyzes the fixation of P with RUBP. So enzyme dia, kamu jangan, dalam skema, ada. Ataupun, tak apa salin dulu. Ni. Ribulose bisphosphate ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. So saya ulang. Awak kena buat semua nama full ni walaupun dalam skema dia ada jawapan ni Rubisco. Tapi saya takutlah sebab soalan structure ni dia tak boleh short form sangat. Kalau essay boleh. Kalau yang structure ni dia kena full. So kena try and do this one. Full name. Tahu Okay, boleh So name W. W mana? Sorry saya patah balik sekejap. W ATP, Y adalah NADPH. Dah tulis tadi. Y adalah NADPH. So apa role dia? ATP untuk provide energy lah.
Okay, it provide energy to, tak payahlah, to molecule sama je. NADPH as a reducing agent. Okay, kejap, salin kejap. So, soalan seterusnya, dia tanya beza antara Calvin cycle dengan Krebs cycle. So, Calvin cycle dekat photosynthesis, Krebs cycle dekat cellular respiration. Okay, so hati-hati, jangan confuse. So, Calvin cycle. ATP dia apa berlaku dekat Calvin cycle? Calvin cycle menggunakan used ATP. Yang Krebs cycle, kita nak hasilkan cellular respiration. Mestilah nak hasilkan tenaga kan? Sebab dia daripada glukos dapatkan tenaga. Okay. So, carbon dioxide pula, Calvin cycle use to fix RUBP. Okay, manakala dekat Krebs cycle is also produced and released. Dihasilkan dan dikeluarkan bila kita bernafas. Okay. So, electron carrier untuk Calvin cycle adalah NADP+. Yang ini NAD+ dan FAD. Jangan lupa FAD tu. Okay, dapat. Salin. Okay.